Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, okey, kali ini betul-betul serius lah. Betul-betul serius, direct to the point. Siapa TYT baru? Siapa TYT baru untuk negeri Sabah? Siapa bakal menjadi yang di-Pertuan Negeri Sabah yang baru untuk menggantikan Tun Juhar Mahiruddin yang tempohnya akan tamat pada 31 Disember tahun 2024 ini? Itu soalan netizen yang paling hangat di pasaran pada ketika ini. Menurut akhbar, pengguna internet berkongsi beberapa calon yang berpotensi. Sementara ahli politik pula dari kedua-dua belah pihak sedang memantau dengan teliti pemilihan TYT yang baru di negeri Sabah. Okey, walaupun begitu, Ketua Menteri Sabah belum memberikan sebarang petunjuk secara rasmi mengenai pilihan kerajaan negeri untuk jawatan itu. Baik, ini nama-nama yang telah dicalonkan untuk yang berpotensi menjadi TYT Sabah yang baru. Difahamkan sekurang-kurangnya ada 7 nama yang dipertimbangkan, termasuk bekas ahli politik, pesara penjawat awam, individu terkemuka, dan keputusan rasmi dijangka akan dimuktamadkan menjelang minggu pertama Disember menurut sumber. Antara nama yang disebut-sebut, nombor 1, bekas Ketua Menteri Sabah, iaitu Tan Sri Musa Aman. Nombor 2, bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, iaitu Tan Sri Sukarti Wakiman. Nombor 3, bekas Menteri Datuk Seri Nasir Sakaran. Turut berada dalam senarai yang disebut-sebut ialah bekas Speaker Dewan Rakyat, iaitu Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Dan Tun Juhar yang pertama kali dilantik pada 1 Januari tahun 2011 telah memegang jawatan itu selama 3 penggal penuh. Dan setiap penggal ada sebenarnya 4 tahun. Dan menerima lanjutan 2 tahun pada akhir penggal ketiganya bermula 1 Januari 2023. Tempoh jawatan yang di-Pertuan Negeri sebelum ini dihadkan kepada 2 penggal saja, tetapi pada tahun 2019 kerajaan negeri di bawah pimpinan warisan Pakatan Harapan telah meminda perlembagaan negeri untuk membuang had penggal tersebut. Pelantikan rasmi yang di-Pertuan Negeri Sabah dibuat oleh yang di-Pertuan Agong atas cadangan kerajaan negeri. Okey, baik. Siapa pilihan anda? Siapa pilihan anda? Adakah anda memilih Tan Sri Musa Aman, bekas Ketua Menteri Sabah? Atau adakah anda lebih berminat kepada bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, iaitu Tan Sri Sukarti Wakiman? Itu calon nombor 2. Calon nombor 3, bekas Menteri Datuk Seri Nasir Sakaran. Datuk Seri Nasir Sakaran ini kalau ikut nama akhir dia Sakaran itu, saya pikir Sakaran Dandai dulu pun, Tun Sakaran Dandai pun pernah menjadi TYT Sabah juga. Kemudian itu nombor 3. Nombor 4, adakah Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia? Adakah itu akan pula menjadi pilihan? Okey, jadi kalau saya secara pribadi saya memilih Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Kenapa? Sebab saya rasa nama dia pun sudah unik. Namanya pun sudah unik. Saya tertarik dengan pengalaman dia yang sangat luas di Dewan Rakyat. Jadi lebih mudah untuk dia bertindak kerana dia tahu undang-undang perlembagaan, dia tahu dengan luas sekali apa yang berlaku di Malaysia, terutamanya politik secara besar di negara Malaysia dia tahu. Jadi bukan hanya dia tahu di negeri Sabah, tapi dia turut tahu juga untuk politik keseluruhan Malaysia. Itu pilihan saya lah, Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Bagaimana dengan anda? Terpulang, anda boleh komen siapa pilihan anda. Adakah Musa Aman, adakah anak Sakaran Dandai, ataupun siapa-siapa sajalah pilihan anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mengejutkan sekali, sangat-sangat mengejutkan apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim
membuat penjimatan kos kepada wang kerajaan, wang negara. Tetapi tiba-tiba pembangkang pula tidak puas hati dan mereka mahu sangat supaya benda ni didedahkan. Jadi akhirnya bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tampil dengan satu kenyataan yang baru, di mana beliau kata perkara ini perlu untuk disiasat oleh SPRM. Takut-takut ada suapan ke, ada rasuah ke. Saya semakin hairan ya tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa kerajaan yang dapat menjimatkan wang perlu pula disiasat? Adakah ini salah satu cara untuk untuk melencongkan perkara-perkara yang sekarang ni hangat? Contohnya perkara tentang Muhyiddin bukan lagi calon Perdana Menteri daripada PAS. Muhyiddin bukan lagi calon Perdana Menteri dari PAS. Muhyiddin tidak akan jadi Perdana Menteri lagi. Malah PAS sendiri mengesahkan bahawa pemimpin PAS sendiri mengesahkan bahawa tidak ada perbincangan. Adakah ini cara untuk melencongkan pandangan orang bahawa Perikatan Nasional sekarang diambang kemusnahan, diambang kehancuran, diambang perpecahan, sehingga dilencongkan kepada perkara yang lebih mengejutkan, yaitu perlu disiasat pula Perdana Menteri kita yang berjimat. Pelik juga saya. Perdana Menteri yang berjimat disiasat pula. Disiasat pula. Kenapa bila berjimat disiasat? Saya hairan lah. Pemimpin-pemimpin pembangkang ni suka benda yang membazir kah? Tapi kita faham, jangan salah faham dengan kenyataan saya. Kita faham bahawa mau ada ketelusan. Okey, kita biarkan kerajaan, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan memberikan pencerahan tentang perkara ini. Saya sendiri pun mau tahu, ya, no doubt about that. I also want to know the detail of the sponsor. Ya, itu kita setuju. Tetapi yang saya hairan, setiap kali Perdana Menteri cuba untuk menjimatkan, mesti ada saja suara yang tak betul. Janganlah fikir Perdana Menteri sekarang ini sama dengan kamu. Jangan samakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kuat melawan rasuah ini sama dengan kamu yang tak kuat mana pun melawan rasuah. Yang tahu hanya lawan pusat judi, yang hanya tahu lawan kedai babi, yang hanya lawan pusat urut, yang hanya lawan panggung wayang yang tidak berlampu, yang tidak berlampu. Anda memang tahu hanya lawan itu saja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia lawan sungguh-sungguh rasuah tau. Dia lawan sungguh-sungguh ketirisan, dia lawan sungguh-sungguh ketidakcermatan dalam penggunaan wang. Sehingga ada inisiatif menggunakan sponsor supaya dapat dikurangkan lagi perbelanjaan. Menurut laporan yang saya baca itu, ada dakwaan berkata sehingga dapat dijimatkan sehingga 1 juta. Tidakkah itu bagus? Bayangkan 1 juta ringgit yang dijimatkan ini dapat membantu rakyat yang miskin. Berapa banyak jalan yang dapat diperbaiki di negeri-negeri yang perlu? Berapa banyak keluarga yang dapat dibantu? Berapa banyak anak-anak miskin yang ke sekolah yang tidak cukup wang, yang tidak cukup budget dapat dibantu? Yang tidak dapat pergi universiti sebab tidak dapat mampu bayar yuran, ini dapat dibantu. Ini pula dipersoalkan. Hairan juga saya. Jadi tak apalah. Kalau mereka mau juga ada siasatan, okey, kita biarkan SPRM siasat. Akhirnya kalau SPRM sudah siasat dan tidak ada apa-apa, siapa yang malu? Siapa yang ketahuan? Siapa yang ketahuan? Kantui, kamu tu boros, kamu tu tidak pandai berjimat, kamu tu tidak pandai cari PR yang bagus, tidak ada public relation yang bagus, tidak pandai untuk cari
orang yang mampu untuk sponsor. Inilah nama dia, pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, yang mampu untuk meminimumkan perbelanjaan. Tinggalkan pendapat Anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.